Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua satu skrip yang kita boleh install VLAS, VMesh dan Trojan dalam masa yang sama, dan skrip ni kita boleh gantikan XUI sebelum ni yang saya pernah tunjukkan sebelum ni. Akan tetapi dia tidak mempunyai web UI seperti XUI ni. So dia juga ada kelebihan dia tersendiri dan bagi saya dia amat stabil dan dia lebih terperinci dalam VLAS, VMesh dan Trojan. So macam biasa sebelum kita mulakan kita punya kelas kita, apa kita perlukan ialah kita perlukan VPS. So macam biasa VPS yang saya gunakan ialah UpCloud. Kenapa? Sebab UpCloud antara server yang laju. So bagi siapa-siapa yang masih belum ada server ataupun masih belum daftar UpCloud, boleh pergi dekat link di bawah, kerana anda akan mendapatkan $25 secara percuma, dan apabila anda top up sebanyak $10, $25 tersebut akan kekal di akaun anda. Alright, yang kedua anda memerlukan ialah domain name yang telah ditransferkan ke dalam Cloudflare. So saya juga dah tunjukkan video dalam video sebelum ni. Alright, yang ni buat domain name murah dan transfer ke Cloudflare. So siapa-siapa yang belum follow video ni boleh pergi video ni terlebih dahulu. Alright, so yang ketiga kita memerlukan skrip. Alright, so kejap lagi saya akan tunjukkan skrip apa yang akan kita pakai. Alright, so first kali kita pergi dekat UpCloud dan kita just deploy server. So macam biasa saya akan deploy untuk server Singapore dan saya pilih $5 saja. Yang penting dekat sini 1 terabyte transfer sebab dia merupakan kita punya kuota. Alright, okay, apabila kita dah habis 1 terabyte tersebut, kita boleh just delete server dan kita deploy baru dan kita install balik script. Dan alright, yang kedua kita pergi dekat operating system. Alright, so kali ni saya akan gunakan Ubuntu server. Saya tak gunakan Debian sebab ada yang bertanya kenapa cikgu tak guna Ubuntu kan. So saya boleh je nak guna Ubuntu, cuma saya lebih suka Debian. So saya akan tunjukkan hari ni saya nak gunakan Ubuntu. Alright, dan IPv6 saya tak nak turn on, dan kat sini password only, do not send. Okay, dekat sini hostname saya masukkan nama. Yang ni akan berada dalam kita punya server. So kita boleh letakkan nama kita. So kita pergi bawah lagi server name. Alright, server name dia just untuk kita mengenal pasti server yang kita deploy di dalam UpCloud saja. So tak ada masalah. So kita just buat tutorial CTAG Didik. So anda boleh letakkan apa-apa nama server ni. Mungkin letak Maxis, DG ke kan. So tu tak ada masalah. So kita just deploy terlebih dahulu. Kemudian kita just tunggu UpCloud selesaikan installation kepada kita dalam beberapa minit. So kita just tunggu. Nanti kita punya password akan berada di belah kanan ni. Alright, kita tunggu terlebih dahulu. Alright, dah tak sampai seminit pun dia dah siap install kita punya server dan kita dah dapat password kita dekat sini. Kemudian anda memerlukan ialah putih. Jadi bagi siapa-siapa yang tak download lagi, boleh download di Google terlebih dahulu dan dia free sahaja sebab dia open source punya software. So untuk Android boleh gunakan Juice SSH, untuk iPhone pun ada tapi bukan Juice SSH, saya pun dah lupa. Alright, kita copy terlebih dahulu IPv4 dia. Kita copy dan kita pergi dekat putih dan kita paste IPv4 dia. So kita pergi dekat notification, kita double klik, kita copy nak mudahkan kita, dan kita tekan open. Ni kita terima saja, tekan accept. Okay. So untuk login, kita login as root, enter, dan kita just right click sekali sahaja. Kita right click sekali sahaja, dia tak akan keluar, tetapi dia sudah paste kita punya salinan tadi. Kita dah copy tadi, so ni kita paste hanya satu klik saja, right click, dan kita tekan enter. Alright, apabila kita tekan enter, dia dah masuk ke dalam kita punya server. And then apa yang kita kena buat, mungkin anda nak tukar password, anda boleh
pergi dekat PASSWD dan tekan enter dan anda boleh tukar password ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni contohlah, dia tak akan keluar juga dan kita tekan enter dan kita tulis balik password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin anda nak tukarkan kepada password yang canggih sikit kan, so tak ada masalah, dan tekan enter. Alright, so kita pergi dekat Cloudflare pula. And then jangan lupa kita copy balik kita punya IPv4 dan kita pergi dekat Cloudflare. Alright, dekat sini kita nak masukkan kita punya bug kita. So kita add a new record, guna type A, name, dekat sini kita masukkan bug. Mungkin anda nak letakkan bug macam-macam. Mungkin saya nak letakkan bug kita. So bug kita ni anda boleh gantikan dengan bug yang saya berikan dekat description. Anda boleh download dari sana dan untuk mendapatkan password anda hendaklah tengok video ni sampai habis kerana saya tak nak open sangat dia punya file. Dan untuk bug tersebut saya sudah update beberapa bug di dalamnya, so anda boleh download dari sana. Alright, dan password jangan lupa tengok sampai habis, anda akan menjumpakan dia punya bug. Kalau tak tengok sampai habis, kalau ada yang skip memang tak akan jumpa, sebab saya akan tunjukkan tak sampai 1 saat pun. Alright, so IPv4 tadi kita dah boleh paste dekat sini. Pastikan sama IPv4. Alright, 95 depan 35 belakang. Alright, 95 depan belakang 35. Dan kita just unproceed dia, kita tak nak proceed dia dan kita tekan save. Alright, dalam beberapa saat dia dah masuk ke dalam Cloudflare. Alright, so sekarang apa yang kita kena buat ialah kita pergi dekat putih kita tadi. Alright, kita pergi dekat putih dan saya nak kenalkan kepada anda semua skrip yang akan kita gunakan. So kita akan gunakan skrip ni. Alright, skrip ni dia dinamakan V2Ray agent, akan tetapi dia mempunyai X-ray dan V2Ray. Dua-dua ni dia ada dalam dia punya skrip. So kita scroll bawah. Alright, apa yang dia boleh buat ialah VLAS, TCP, TLS, so banyaklah. Nanti anda boleh baca VLAS, dia ada Trojan dan dia ada VMesh. Alright, untuk installation dia akan jadi biasa je kalau kita masukkan skrip. Jadi saya nak tunjukkan macam mana kita nak gunakan bagi jadi banyak-banyak ni sampai jadi semua ni. So saya akan tunjukkan pada hari ni. Dan kita pergi scroll bawah lagi. Okay, kita akan jumpa dia tulis latest version. Okay, anda juga boleh gunakan yang stable, tapi saya tak guna yang ni sebab yang latest version pun dah okay, dah stable juga. So kita copy terlebih dahulu. Kita copy dan kita pergi dekat putih tadi. Alright, kita pergi dekat putih dan kita just right click dan dia akan keluar terus dia punya option. Alright, kalau anda tengok dekat sini mungkin anda tak faham, tapi tak ada masalah. So kalau kita tengok dekat sini, alright, nombor 1 dia ni untuk installation, nombor 2 pula untuk any combination of installation, nombor 3 dia tak keluar lagi, nanti dia akan keluar kejap lagi. Okay, nombor 4 dia account management, nombor 5 replace camouflage station, nombor 6 renew certificate, nombor 7 replace CDN node, nombor 8 IPv6 offload, nombor 9 warp offload, nombor 10 streaming tools, nombor 11 add a new port, nombor 12 BT download management, dan nombor 13 core management, nombor 14 update script, nombor 15 BBR dan DD script. Alright, so nombor 16 view log, nombor 17 kita nak uninstall script. Alright, so saya nak kena install dulu. Kita kena install terlebih dahulu baru kita boleh gunakan dia. So kita just tekan nombor 1 ni, kita tekan 1, kita type 1 dan tekan enter. Alright, dia akan tanya nak guna X-ray core ke nak guna V2Ray core. So saya nak gunakan X-ray core. Anda juga boleh cuba untuk menggunakan V2Ray core, mungkin cara dia berbeza sedikit saja. So kita gunakan X-ray core sebab saya guna OpenWRT dan dia memang laju menggunakan X-ray. So tekan 1 dan enter. Alright, kejap lagi dia akan minta kita punya. Alright, so sekarang ni dia cakap dia tengah download source daripada internet dulu. Dia nak download source, biarkan dia download terlebih dahulu. Kejap lagi dia akan minta kita punya domain yang kita dah masukkan ke dalam Cloudflare tadi bersama bug kita. Alright, kita tunggu terlebih dahulu.
Alright. Sikit lagi nak siap dia punya. Okay, dah siap kita punya dia dah siap download apa yang diperlukan. So kita pergi balik kita pergi dekat sini, kita pergi dekat Cloudflare tadi, dan kita pastikan kita copy balik benda ni bak kita dan ni. Okay, so kita copy saja, kita copy dan kita paste dekat sini, kita copy balik domain ni. Okay, bak copy dan kita punya domain pun copy, dan kita tekan titik tu lebih dulu bagi ada point dekat situ, dan kita paste. So dia dah jadi bak kita .ctechdidik.xyz, dan tekan enter. Kemudian dia akan check betul ke tak, masuk ke tak kita punya domain ni dekat IP kita. So dia dah confirmkan dia dah masuk. Kalau hijau ni masuk. Kalau yang tak masuk lagi mungkin kena tunggu dulu dekat dengan Cloudflare tu, mungkin dia masih nak pointing. So mungkin situ akan ambil masa. So dekat sini kita just tekan enter. Alright. So dekat sini pula kita just tekan enter juga. Okay, kita pun tekan enter juga, UUID, tekan enter. Alright. So itu saja, kita dah siap setup. Okay, kalau kita tengok dekat atas kita dah ada VLAS. Okay, kita dah ada VLAS, TCP, TLS, XTLS, RPRX direct, dan kita ada splice punya tadi ni direct, kita dah ada splice. Scroll bawah lagi kita juga dah ada VMesh. Okay, VMesh WebSocket TLS. Kita scroll lagi bawah. VMesh, kita dah ada VLAS gRPC TLS, kita dah ada Trojan TLS, kita sudah ada Trojan gRP TLS. So biasanya saya tak guna pun gRP, saya just guna TLS saja. Right. Kemudian apa yang kita kena buat ialah kita kena tekan anak panah atas, ataupun kita boleh paste balik skrip tu. Okay, kita paste balik skrip tu yang dekat dengan GitHub tadi, kita paste dan kita enter sekali lagi. Dan dekat sini kita akan nampak Trojan XTLS. Okay, kalau siapa-siapa tak nak XTLS tak ada masalah, tapi mungkin ada yang nak gunakan Trojan XTLS. Okay, kalau nak gunakan Trojan TLS tekan nombor 3. Alright, tapi sekarang ni saya tak nak tunjukkan lagi, saya nak tunjukkan kita nak install benda penting, nombor 15. Kita nak install BBR terlebih dahulu. Yang ni penting sebab dengan BBR barulah kita punya internet lagi stabil. Dan kita tekan enter, 15, enter, dan dekat sini kita tekan 1 dan tekan enter. So dekat sini kita nak installkan nombor 22, John Rossen punya BBR, sebab dia punya antara yang stabil. Dan kita tekan 22 dan kita tekan enter. Alright, so itu saja, dan kita paste balik skrip kita untuk kita masuk kepada menu. Okay, kita masuk balik, tekan enter. Okay, kita dah masuk ke dalam dia punya menu balik. So itu saja. Siapa-siapa nak pakai TLS saja dah siap, dah boleh guna dah. So okay, dekat sini dah ada beritahu lah apa yang kita set up. VLAS apa semua ni. So dekat sini ada beritahu apa yang kita dah set up. Mungkin kalau ada yang nak guna Trojan XTLS, kita tekan nombor 3 dan tekan enter, dan kita tekan nombor 1 dan enter, dan dia masukkan. Alright. So dekat sini dia cakap ada masalah untuk X-ray. So tak ada masalah. So kita paste balik kita punya kita paste balik kita punya skrip tadi. Alright, dan kita kena install balik BBR. Tekan 15 dan tekan 1 dan tekan 15. Alright, tekan 15. Alright, dan kita paste balik kita punya skrip untuk pergi kepada main menu, dan kita pergi tekan nombor 4 dan kita tekan nombor 1, account management. Alright, so dekat sini dia dah update. Okay, dekat sini dia cakap okay, untuk gRPC VLAS ni dan Trojan gRPC yang ni masih dalam beta. Jadi kalau ada masalah tak payah gunakan dia cakap ni. Alright, so kita dah boleh gunakan Trojan XTLS. Kita boleh gunakan
Trojan XTLS juga, RPRX splice iaitu tadi direct, dan kita boleh gunakan VMesh TLS, kita boleh gunakan VLAS TLS, dan kita boleh gunakan Trojan biasa TLS. Semua ada dalam ni. Dia tambah yang ni tadi, dia tambah yang ke atas ni, dia tambah Trojan X TLS. Dia tambah yang ni. Tapi yang TLS biasa pun masih ada di dalam kita punya config. So tak ada masalah. So yang ni dia cakap kalau tengok merah ni dia masih dalam beta ni. Dia cakap dia masih beta. Itu saja. Dan kita boleh juga pergi kepada menu. Kita nak pergi menu macam biasa, masukkan skrip tu balik dan tekan enter. Alright, so dekat sini kita boleh tengoklah. Mungkin ada yang nak cakap tu, tukar sertifikat, renew sertifikat, boleh tekan nombor 6 lah. Sebab kita tu untuk kita untuk kita renew lah kan kita punya sertifikat. Tapi nombor 3 ni, kalau kita tekan nombor 3 ni balik, dia akan kembali kepada asal macam yang tadi. Ni kita masuk pada Trojan X TLS. Kalau nak pergi kepada VLAS X TLS boleh juga, tak ada masalah. Okay, so kita punya link yang tadi, kita punya kita pergi balik dekat kita pergi balik dekat nombor 4. Kita nak tengok balik nombor 1 dan kita tekan enter. Mungkin ada yang bertanya macam mana nak gunakan kita punya Trojan ni apa semua, Trojan VLAS VMesh. Untuk Trojan anda boleh just gunakan convert kepada YAML file. Anda boleh rujuk video saya. So saya dah tunjukkan macam mana nak tukarkan kepada YAML dan boleh rujuk video kat sini. Dan kalau nak gunakan Merlin Clash ke kan, tak payah pun sebenarnya buat YAML file. Anda just boleh masukkan saja, tak ada masalah. Terus masukkan link tu ke dalam, terus import ke dalam kita punya Asus. And then siapa-siapa yang akan guna OpenWRT, lagi senang, lagi stabil, kita just copy dan paste ke dalam dia punya OpenWRT. So dia antara yang senang untuk kita guna dan antara yang stabil. Alright, so mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum dan bye.